Okey, pertama sekali kita kena tahu makna mubahalah yang difahamkan sebagai sumpah laknat. Mubahalah adalah satu perkara yang diletak syarat oleh para ulama. Kita pelik golongan Wahabi ini, bila mana suka bermubahalah, dia tidak rujuk kepada rujukan utama mereka, iaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri meletakkan syarat yang sangat banyak untuk mubahalah ni. Dia bukan benda yang remeh-temeh, sikit-sikit sumpah laknat, sikit-sikit sumpah laknat. Tidak. Dia benda yang besar, yang sangat serius, dan didahului dengan perjumpaan yang melontarkan hujah antara pihak yang satu dengan pihak yang kedua. Dia mesti ada majlis hujah di situ. Sebab tu dalam ayat mubahalah didahulukan dengan hujah. Barulah ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Didahulukan dengan mesti ada majlis hujah dulu, bukan mula-mula terus sumpah laknat begitu. Itu tidak ada disiplin dalam nak melakukan mubahalah. Jadi sebenarnya saya sendiri, saya Abu Syafiq, Dr. Asri sendiri pun ada menuduh saya sebagai Syiah, sedangkan saya banyak mengkritik fahaman Syiah ni sejak bertahun-tahun. Dia menuduh saya sebagai Syiah. Saya tidak menggunakan tuduhan ini. Saya kata, wah Dr. Asri, saya mengajak kamu bermubahalah. Tidak. Tapi kita selesaikan secara ilmiah. Kita tunjuk di mana benarnya ahli sunnah wal jamaah, di mana sesatnya fahaman Syiah dan Wahabi. Saya buat tambahan sikit. Saya selaku pengurusi fikih, kami merasakan bahawa cabaran yang disebutkan oleh Dr. Asri itu dia lebih bersifat emosi, bukan bersifat akademik. Satu. Yang keduanya, biasa mubahalah ni satu benda yang besar. Abu Syafiq itu satu benda yang terlalu besar, tidak jalan yang lain. Jadi kita seorang orang yang berilmuan, yang bertrust agama macam ni, kita rasa bahawa kalau betul kita bersifat ulama, bukan itu yang kita minta. Itu bukan satu benda yang betul-betul. Yang sebab ulama adalah perbincangan. Saya rasa cakap atau ucapan sama tadi bukan satu aksi, satu reaksi kepada aksi yang berlaku sebelum ini, di mana tuduhan-tuduhan yang melulu sebut tentang orang yang ada mazhab. Orang yang mazhab tak betul, Al-Ghazali lemah. Jadi kita bertindak sebab jawapan balas sekarang tu tentu bersifat tu. Jadi kita rasa apa yang dituntut oleh pihak Datuk Seri tidak wajar, sebab dia lebih bersifat emosi, lebih daripada akademik. Sedangkan apa yang disebut semua itu adalah sebabkan ilmu yang berasal dari Quran Islam. Jadi jauh beza antara ilmu Islam yang tulen dengan emosi. Wallah. Jadi selanjutnya sekiranya di pihak Taliban ini tetap menyokong penuh tentang keputusan sebab ini, ya, menyokong penuh terhadap sikap pendirian Mufti Kedah, kerana dia lebih bersifat ilmu jauh daripada bersifat emosi. Ya, lebih bersifat emosi ataupun yang dikatakan terlalu ta'asub. Dia bukan ilmu ta'asub, tidak. Itu bersifat akademik. Ada soalan sokong kenyataan Kedah sendiri atau sokong pendirian? Kita menyokong pendirian Sahabat Semaha yang pada saya daripada awal sampai ujung ucapan dia lebih bersifat ilmu, bukan bersifat emosi dan ta'asub. Ya. Dan jawapan ucapan Sahabat Semaha itu secara tak langsung sebagai satu reaksi kepada aksi yang pernah ditunjukkan oleh ikhwan-ikhwan yang Wahabi.
melarang kita ni kata Islam berdoa, itu terlalu cakap begitu lah. Sebagai satu reaksi terhadap satu aksi yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Apa jalan penyelesaian yang dijalankan untuk berdasari dengan kami sebagai badan yang kecuali ini, kita rasa kita sebagai orang tengah tidak ada jalan lain melainkan pertemuan secara ilmu diwujudkan secepat mungkin menyelesaikan masalah ini. Sebab kita depan itu banyak lagi isu-isu yang besar-besar daripada apa yang ada. IPTI sendiri akan jadi orang tengah untuk adakan pertemuan dua pihak atau macam mana? Ya, siapa yang berkenaan insya-Allah kita bertemukan. Maknanya lepas ni IPTI akan jemput Tasri untuk di Kedah untuk Ya. selesai. Bila akan Itu dipulangkan kepada keadaan. Yang kita dapat sepanggil supaya dapat ditamatkan ataupun selesaikan masalah. isu Syiah mereka tak selesai kisah masuk Wahabi dengan yang Wahabi ni apa perbuatan. Ya, itu saya kata bahawa dalam kerja kita ni kita cuba untuk berdepan dengan yang mana paling besar dulu. Kita nombor 2, nombor 3 kan yang lain-lain. Jadi kita rasa bahawa dalam Islam dan kita pun guna kaedah, kita mendahulukan yang paling utama yang mana itu. Antara sembahyang sunat dan wajib dulu. Jadi kita rasa antara yang ada ni sepatut kita tokoh-tokoh ulama-ulama satuan-satuan macam ni, pertubuhan ni mesti melihat yang mana yang paling utama. Utama kita adalah perpaduan dulu. Kita rasa kalau kita dapat singkirkan penyelesaian bagi kita, ini akan kaedah yang ada sebenarnya dalam kita pakai, iaitu disebut kita bersedia untuk membantu sama-sama kita dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Adapun yang lain yang kita sisip dapat, kita bermaaf. Kita maafkan dalam perkara yang kita sisip. Kalau ini kita pakai tak timbul masalah. Tapi kadang-kadang kita cuma membesarkan kes yang ada. Apa yang mufti timbul itu sebenarnya bukan benar dalam dia sebut tu hanya peringatan. Sebab serangan betul-betul datang yang seolah macam mengganggu tentang perpaduan kita semua kita ni. Itu dia jawapan sebenarnya. Mufti walaupun dia mufti Kedah, tapi jawapan itu merupakan suatu kenyataan yang beradab yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Dia tambah. Berkaitan dengan apakah jalan penyelesaiannya, adalah antara jalan penyelesaiannya, mereka yang berfahaman Wahabi, kita meminta supaya meninggalkan 3 perkara, iaitu pertama sekali iaitu mengkafirkan ulama dan umat Islam. Contohnya kita lihat buku Dr. Asri sendiri. Ini buku Dr. Asri yang berjudul 10 Perkara Batal Islam. Dalam buku ini jelas, dan penulisan-penulisan yang lain menyatakan bahawa sesiapa yang bertawassul, menjadikan perantaraan dia dengan Allah Ta'ala itu sesuatu yang lain, maka dijadikan orang itu kafir, musyrik dan sebagainya. Dia mengkafirkan orang yang bertawassul. Sedangkan amalan bertawassul itu adalah amalan yang diharuskan di dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah, dan mengharaplah kepada Allah Ta'ala itu dengan wasilah. Jadi perantaraan kita nak dekat dengan Allah Ta'ala ni adalah melalui perantaraan, bukan dengan terus kita dekat begitu. Mesti ada perantaraan. Begitu juga dengan doa, kerana adab kita mohon kepada Allah Ta'ala demi keberkatan Nabi Muhammad, demi keberkatan para awliya, maka ya Allah ampunkanlah dosa kami, sebagai contoh. Tetapi perantaraan ini diletak oleh puak Wahabi, terutamanya Dr. Asri, sebagai benda yang kufur. Jadi kita minta tarik balik benda ni, mengkafirkan unsur-unsur yang mengkafirkan umat Islam. Keduanya, iaitu hendaklah dia mengurangkan ataupun tidak langsung membid'ahkan amalan-amalan umat Islam yang ada dalil. Sebagai contoh talqin, qunut subuh,
tahlil dan sebagainya, sambutan Maulid Nabi SAW itu yang dihukum oleh puak-puak Wahabi ini, puak-puak yang kita namakan geng-geng Salafiyah Wahabiyah ini sebagai bid'ah, bid'ah sesat masuk neraka. Jadi senyap. Jangan bercakaplah begitu, jangan membid'ahkan. Seperti mana fatwa negeri-negeri yang lain menyatakan larangan membid'ahkan amalan-amalan umat Islam yang diamalkan di dalam negara kita ini. Yang ketiganya, hendaklah mereka ini menarik balik fahaman akidah mereka yang muyul ataupun cenderung kepada tashbih, yang cenderung kepada menyamakan Allah dengan makhluk, mendakwa Allah Ta'ala ini bersifat duduk, bertempat dan sebagainya. Sedangkan akidah Islam, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh Ahli Sunnah wal Jamaah seperti mana dinukilkan ijma'nya oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, muka surat 333, dia sebut wa ajma'u ahli sunnati wal jamaah ala anna Allah Ta'ala la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Sepakat ulama Ahli Sunnah wal Jamaah bahawa Allah Ta'ala ini wujud ada tidak bertempat, tanpa memerlukan tempat. Bukan duduk di atas arasy, bukan berada di langit, tapi ada wujudnya Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada tempat. Berbeza dengan fahaman Wahabi, dia cenderung kepada tashbih, iaitu ke arah seolah-olah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, bila mana mereka mendakwa Allah itu duduk ni sebab makhluk, duduk di atas arasy, ini menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi mereka kena tarik tiga perkara ini. InsyaAllah selesai masalah. Sebagai tambahan lagi, contoh untuk mudah kita faham bahawa berlaku tawasul, mengambil keberkatan. Selesai zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kemarau panjang 9 bulan. Usaha Sayyidina Umar macam mana Allah turunkan hujan semula untuk. Maka di antaranya Sayyidina Umar jumpa dengan pak saudara Nabi, nama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas ni dua balik dengan Abdullah, ayah Nabi. Sayyidina Umar kata, Abbas, saya tahu kamu adalah keluarga baginda, Pak Rasulullah. Kamu yang hampir kepada Nabi. Tolong doakan, mudah-mudahan doa kamu diberkati Allah, Allah turun hujan. Dia akan doa. Jadi Sayyidina Umar, walaupun hebat Sayyidina Umar tu, tapi masih menggunakan Al-Abbas, Pak Nabi, untuk tawasul mendapat hujan turun. Yang kedua, yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar semasa nak mati, sakit turun nak mati, dia ambil pakaian Nabi yang Nabi pakai bersama perang Badar, disemut pada dia untuk tawarruk, tawasul. Apa kata benar? Dan semasa peperangan berlaku, ini zaman mutakhir, tentera Islam hampir kalah. Pada masa itu tentera Islam menyahut dengan satu mundial, Ya Rabbana Abdaka Salih Yunus Al-Aili. Ya Abdana Rabbana Abdaka Salih Yunus Al-Aili. Maknanya, Ya Allah, ya Tuhan, hamba kamu Yunus Al-Aili ini, dia wali Allah, seorang Imam Hadis kami Bukhari disebut. Maka berubah keadaan daripada kalah kepada menang. Apa kita benar? Malah guru hadis kita mengajar kita, dia kata, sekiranya kamu mendapati seorang pegang kitab Ihya Ulumuddin, tak ada kepala ada, Ya Allah, ya Tuhanku, aku bertawasul dengan kitab hamba-Mu yang saleh Ihya ni, kerana Imam Ghazali, kau tunailah hajat aku. Ada, jangan kau tolak. Itu ulama buat. Jadi kerana itu menghukum bid'ah tawasul merupakan sesuatu yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.